Transformasi kawasan pinggiran kepada penstrukturan bandar merupakan fenomena biasa akibat pertumbuhan pesat kota metropolitan yang sedang membangun. Setiap pembangunan memberi kesan limpahan penempatan di pinggir bandar. Namun begitu, meninjau keindahan kota dari kejauhan adalah satu kepuasan. Lokasi yang dipilih untuk episod kali ini berada tidak jauh dari kota Kuala Lumpur. Ianya terletak di Bukit Ampang dan tak ramai yang mengetahui pernah adanya satu menara tinjau dan kawasan kunjungan untuk orang awam. Sampai satu masa, secara tiba-tiba kawasan ini ditutup dan dikembalikan semula kepada Jabatan Perhutanan. Entah kenapa, perlu adanya ranger hutan mengawasi kawasan ini. Kita siasat semua kerana ini detik 12 malam. Abang Syah, terima kasih kerana bersama Detik 12 Malam. Berapa lama agaknya Abang Syah dah bertugas sebagai ranger hutan ni? Saya dah berkhidmat ni dalam lebih kurang 12 tahun. 12 tahun, orang lama. Okey Abang Syah, kalau kita nak tahu sedikit latar belakang kawasan Menara Tinjau ni, berapa luas kawasan ni sebenarnya? Lebih kurang 5 hektar kawasan ni. 5 hektar besar juga ni. Adakah ianya melibatkan kawasan-kawasan hutan ataupun ianya memang khas untuk menara tinjau suatu ketika dulu? Termasuk juga kawasan jalan raya dan juga kawasan di sebelah bawah sana. Tahun bila menara tinjau ini dibina? Tempat ni dibuka pada tahun 2006. Ketika itu bagaimana agaknya lokasi ini? Meriah lah dengan restoran yang ada ke atas ni, dengan yang ada di bawah sana. Dia ada dua bahagian. Maksudnya restoran ni untuk lihat pemandangan, lepas tu kemudian restoran di bawah untuk santai-santai je lah. Santai-santai. Pengunjung memang ramai lah. Memang ramai. Tertumpu dekat sini sekitar Lembah Kelang. Bang, tahun bila kawasan ni ditutup bang? Seingat saya tempat ni ditutup pada tahun 2012. 2012 ditutup Ya. Okey bang, boleh ceritakan sedikit bangunan-bangunan yang terdapat di dalam kawasan Menara Tinjau ni? Yang bangunan yang setahu saya ni, sebelah sini banyaknya restoran. Oh, sini restoran. Restoran, utama yang untuk melihat pemandangan di sekitar Lembah Kelang ni. Okey. Yang dekat atas sana tu? Yang dekat atas tu kena mendaki dulu. Pun ada menara tinjau tapi tak ramai boleh ditempatkan kat situ. Hanya segelintir saja. Okey Abang Syah. Ya, apabila bertugas sebagai ranger hutan ni kawasan ni kan, ada tak kejadian yang berlaku apabila perhutanan mengambil alih kawasan Menara Tinjau ni? Ada beberapa insiden yang terjadi. Antaranya gelandangan dibunuh dan dibuang di sini. Ada tak pemujaan ke ataupun orang minta nombor ekor ke ada kawasan-kawasan ni? Kawasan ni ada juga pengamal-pengamal perubatan yang datang buat beberapa aktiviti lah dekat sini. Kurang pasti. Tapi selalunya kalau tempat macam ni memang kurang elok lah. Masa tu siang ke malam? Kejadian banyak berlaku pada sebelah malam. Kat mana bang? Lokasi mayat tu dibuang? Mayat tu dibuang sekitar kawasan di sebelah bawah sana. Bang, kalau ada kegiatan aktiviti pengamal perubatan alternatif ni diorang datang, selalunya diorang cakap ada buang saka lah, buang ancak lah, minta nombor lah kan. Abang ada nampak ke aktiviti itu berlaku? Aktiviti itu memang ada berlaku. Dan kami menegah adalah kawasan ni untuk mereka lakukan perkara yang syirik macam tu lah. Ya dah bukannya elok pun kan? Ya betul. Okey bang, boleh tunjukkan dekat saya kawasan-kawasan ni sebab saya tak pernah naik tu. Restoran ada panorama tu kan. Boleh bang tunjukkan dekat saya? Jom mari. Boleh? Mari.
daripada situlah kita nampak pocong tu duduk di situ. Ada pocong? Salah satunya perempuan mengilai lah di kawasan bawah sana. Bertugas sebagai ranger hutan, hampir kesemuanya pernah mengalami kejadian-kejadian yang misteri. Lebih-lebih lagi di lokasi seperti ini. Suatu ketika dulu, menara tinjau ini pernah menjadi tumpuan dan perhatian kerana keindahannya. Boleh lihat bandaraya Kuala Lumpur. Namun masa mengubah segalanya. Ikut rapat, ada cerita yang ingin kita dapatkan. Cantik nampak pemandangan Kuala Lumpur. Inilah keindahan yang dia orang selalu impikan nak tengok. Bang, Ya. ini bangunan yang dah usang ni bang. Boleh cerita sikit. Ini tempat apa ni? Inilah restoran yang dikatakan tu. Kalau dalam keadaan begini, abang menjadi ranger dekat kawasan ni, apa kejadian yang misteri bang? Cerita sikit. Banyak kisah misteri sebenarnya. Banyak Tapi antaranya salah satunya perempuan mengilai lah di kawasan bawah sana. Abang bukan pergi cari dia, Tak pergi cari, cuma menghayati lah dia punya hilaian tu. Ui, abang siap menghayati lagi bang. Ialah untuk mendengar apa dia, kemahuan dia ke atau rintihan dia. Lama ke pergi dia? Lebih kurang dalam 2 minit macam tu lah. Ui, 2 minit mengilai tu ada maksud dia nak beritahu kat abang? Mungkin juga. Macam mana bunyi ilayan tu? Tapi dia ada tone dia. Kejap panjang, kejap pendek, lepas tu mengejut. Selepas kejadian tu, abang bertugas. Kami tak bergeraklah daripada situ. Maksudnya kami berundur dulu ke kenderaan untuk memastikan keselamatan dululah. Setelah bunyi tersebut dan dah reda, agak-agak reda, kami pergi balik kawasan tu. Pergi balik? Tapi ada bau-bauan lah. Apa ya bang? Macam bau tu agak busuk lah. Ada penampakan lagi ke? Sebab mula-mula dah dengar bunyi ilayan. Lepas tu cuma bila bau nampak dia. Kita nampak kelibat-kelibat macam pokok bergoyang lah. Bukan ditiup angin tapi macam something bergerak-gerak macam tu. Sebab dia rempuh, dilanggar. Dilanggar ke atau dia singgah di situ ke. Yang mengilai itu apa sebenarnya? Melalui pengalaman saya lah, yang mengilai itu banyaknya langsui. Jadi kalau ada orang nak cakap pegawai perhutanan, ranger hutan ni penakut, silap besar bang. Memang silap besar. Sebab banyak lagi cabaran yang kami hadapi selain daripada gangguan-gangguan macam ni. Okey bang, terima kasih banyak kerana luangkan masa. Sama-sama. InsyaAllah kalau ada masa lagi, kita boleh tinjau lagi lah. Okey, baik. Ni boleh? Okey. Bos, dah berapa lama dah Mus berkhidmat dalam perhutanan? Saya berkhidmat dalam perhutanan ni lebih kurang 5 ke 6 tahun lah. Baru sajalah, nak kata baru lagi lah. Taklah, baru sangat tu. Memang dekat kawasan Ampang Hulu Langat ni ke atau sebelumnya ada kawasan-kawasan lain? Kita ni dipanggil daerah hutan, daerah Selangor Tengah. Dan salah satu jajahan dia sinilah. Kita cover sampai sepadan Broga, sampai sepadan Rawang semua. Cuma di kawasan Ampang Hulu Langat ni salah satu part lah dia. Dalam kawasan jajahan kita juga lah. Okey Mus, dalam hutan ditemani dengan unggas-unggas kan, dengan burung-burung dan juga haiwan sunyi sepi macam ni, adakah kejadian-kejadian yang misteri ke yang pelik-pelik berlaku? Misteri tu ada, cuma lebihnya kepada waktu malam lah. Dia punya misteri hari tu kami tim lah. Kita akan park kereta dekat bawah dan kita akan jalan round tu lebih kurang pukul 1 pagi macam tu lah. Masa tu kami nampak pocong lah, memang pocong. Pocong dengan keadaan dia putih tapi dia masih ada tanah-tanah. Muka memang hancur lah.
Ya. Memang ngeri lah masa tu. Malam tu tak gelap ke? Dah lah hutan kita kanopi apa semua kan mesti gelap. Memang gelap sebab kita suluh. Sebab masa kita ronda tu memang kita akan suluh lah trek untuk kita naik tu. Untuk tengok dari segi safety-nya. Masa sebelum nampak tu ada kejadian yang pelik? Masa sebelum kita sampai dekat sini, dekat tangga bawah tu kita dah start bau, ada satu macam bau yang busuk sangat. Lepas tu baru kita pandang ke atas, nampak dia duduk dekat tepi pokok tu. Pokok yang ni. Pokok ni? Pokok ni. Dia duduk tepi sebelah kiri ke pokok ni. Jadi apa yang berlaku? Apa reaksi? Masa tu kami sama-sama tengok, saya tengok kawan saya tengok saya. Dan decide kita slow-slow turun lah. Turun ke bawah, kita naik ke tempat lain pula. Kat belah ni kita biarkan dulu. Masa tu masing-masing ni lah turun tu dalam keadaan yang nak kata laju sangat tak. Slow-slow je lah. Memang kena pasti itulah pocong memang dari segi bentuk fizikal lah memang kita tu pocong lah. Tengah-tengah malam satu pagi buat rondaan. Sebab kita rondaan nak memastikan kawasan ni tak akan ada orang masuk untuk buat perkara-perkara yang tak elok lah. Dan tak nak orang curi-curi barang. Contoh macam dah bangunan tinggal tu akan ada besi apa semua orang akan ambil untuk jual lah. That's why kita kena ronda untuk pastikan tempat ni selamat. Okey Mus, terima kasih banyak di atas perkongsian tadi. Okey, sama-sama. Ada masa kita jumpa lagi kalau ada cerita yang best lagi. Boleh. Boleh. Right. Okey. Jom. Pergi sini kita naik ke atas ni dulu. Okey. Yang bersuara tadi tu dah lama ke kat sini? Bila aku cakap maaf tadi tu dia macam selepas aku berdehem tadi, dia berbunyi. Ketakutan seakan tidak pernah wujud dalam kamus harian mereka ini, tetapi penuh dengan kekentalan hati dan keberanian. Dan ini memang saya tabiklah. Kerana sumber yang menyeramkan datang daripada luar dan ia seakan-akan terperangkap dan berkeliaran di sini. Sekarang ni, kita bukan nak mencabar, tapi mengatasi ketakutan ketika bermulanya detik 12 malam. Okey, sekarang ni jam telah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Okey. Kita nak menguji keberanian. Okay, kita akan menuju ke lokasi penyiasatan yang pertama. Tiba-tiba anjing menyala. Dan salahkan anjing ni selalunya binatang ni dia ada deria yang lain, sama ada mereka nampak ataupun mereka mendengar. Jadi korang dapat lihat dengan adanya api lilin ni, wujudnya angin ataupun bayu yang menghembus. Okay. Sekali imbas angin ni lalu kan, bulu roma ni tegak. Kat bawah tu ada pondok. Kejap lagi kita pergi kat pondok tu. Okey, kita dah sampai dekat kawasan di mana bunyi apa tu? Bunyi apa tadi tu? Weh, aku dengar bunyi. Kat sana. Bunyi tu dekat sana, meremang bulu roma ni. Bulu roma aku meremang siap. Tegak bulu roma ni. Kalau ikutkan daripada sana bunyi suara tu datang, kita try letak kamera kita dekat sini. Yang bersuara tadi tu dah lama ke kat sini? Yang mendengus tadi, yang macam marah tadi, minta maaf lah kalau
tiba-tiba datang kan. Bila aku cakap maaf tadi tu, dia macam selepas aku berdehem tadi, dia berbunyi. Dia berdehem. Kita cuba naik atas untuk siasat dekat salah satu lokasi dikatakan Menara Tinjau. Okey. Besar kawasan ni. Ini scary ni. Alamak, ada atap. Ada atap zinc. Kita dah sampai dekat Panorama Restoran. Okay, selamat datang. Semoga selamat. Okay. Kita pacak satu kain putih. Marking. Okay, jom. Seram tak seram? Kental lah. Kalau dari sini tak nampak memang gelap, tapi sebab kita ada bantuan kamera infrared ni, kita boleh nampak ada pergerakan daun kat situ. Seakan-akan melambai-lambai. Kita dah berada betul-betul di bawah Menara Tinjau. Lookout point. Okey, kalau ikutkan dekat kawasan atas ni, dia tenang lah berbanding dekat bawah tadi. Atas ni dia lebih relax. Aura dia, tenaga dia tak adalah bercelaru sangat. Dia tenang lah. Relax lah. Okey. Rasanya tak ada apa yang kita boleh nampak dekat sini. Kecuali perbezaan dia, angin yang secara tiba-tiba bertiup dengan agak kuat, tapi tak ada apa-apa penampakan. Okey, dua-dua tempat tak banyak, bukan cakap besar lah, tak banyak yang kita rasa. Sebab mungkin kawasan ni berangin. Bila berangin ni kita susah nak kesan haba tenaga yang wujud di sekitar. Cuma dekat bawah sana tadi bunyi berdehem dan juga mendengus. Itu memang sangat jelas saya dengar. Tapi kalau anda sendirilah, kalau benda tu berlaku pun mungkin tak berani duduk kat sini. Tapi kalau mereka yang bertugas pada pegawai hutan, pengawas hutan, ranger hutan ada dekat tempat ni ataupun masuk dekat kawasan hutan yang tempoh masa yang lama 4-5 hari, tak kelakar kan. Nampak dan dia cuma berundur, bukannya lari, berundur. Boleh relax lagi. Terima kasih kepada Jabatan Perhutanan Negeri Selangor kerana ruang yang diberikan untuk merasai pengalaman berada di tempat yang mana mereka bertugas dan mengalami perkara yang misteri dan pelik berlaku. Ini satu pengalaman yang bagus untuk kita kongsi bersama. Terima kasih. Detik 12 malam. Check out.